minggu pertama kita akan belajar bahagian akidah. Okey, bahagian akidah sifat Allah. Okey, Almira baru masuk Almira. Okey, Siti Almira. Okey. Okey, minta semua perhatikan apa yang Ustazah kongsikan kepada semua. Okey, muka surat 69 69 buku teks tahun 6 awak. Okey. Boleh kongsi dengan semua apa maksud tersirat di sebalik gambar. Okey, dengan kamu kaitkan dengan kuasa Allah, dengan sifat Allah. Okey, boleh tolong kongsi siapa yang boleh? Siapa-siapa je. Okey, cepat. Volunteer. Aku tak nak sebut nama. Tak ada ke? Okey, cepat. Siapa tu? Kepercayaan kepada koda dan koda. Okey, kepercayaan kepada qada dan qadar. Okey, lagi selain tu? Okey, selain tu? Saya minta Ashman. Okey, Ashman. Respon cepat saya panggil. Okey, Suhaib. Buat apa tu? Muka surat berapa Ustazah? Tak, Ustazah share screen ni nampak tak? Nampak. Ustazah Ashman Nampak. Nampak. Okey, Ashman bagi tanda, saya lupa. Muka surat 69 ni. Nampak. Muka surat 69 yang ada gambar ni. Ada pelajaran nombor 7 ni. Apa yang kamu boleh kongsikan daripada gambar ni? Tolong respon saya tak nak cakap sorang-sorang. Okey. Okey, Suhaib. Ada yang baru masuk. Najihah. Okey, cepat. Tadi nampak kan? Nampak. Okey, Suhaib, cepat. Kongsi dengan kawan yang lain. Okey, sifat-sifat Allah. Unit pertama, Allah bersifat sam'u. Allah bersifat sama'. Okey, Allah bersifat sama'. Okey. Dia baru masuk lagi. Siapa tu? Aduh. Edi Mirza. Dia. Saya minta lepas ni tolong suara Ustazah sekat-sekat Okey. Suhaib seorang je ke ataupun yang lain sama? Suara Ustazah sekat ke? Taklah sekat sangat. Boleh dengar lah. Saya okey. Saya okey pun. Saya okey. Okey. Kalau suara, kalau kamu dengar sekat, kemungkinan awak punya line tak okey. Okay, majoriti okey okey. Okey, insya-Allah saya terus je lah
InsyaAllah hari ni kita akan teruskan pelajaran untuk tahun 6 iaitu, okey tak apa Suhaib. Okey, sifat Allah, sifat Allah sama, okey, ataupun samu'un. Okey, kalau dalam bahasa Arab kita panggil sama'a. Sama'a tu maksudnya dengar. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah, Allah itu maha mendengar. Okey. Tolong baca daripada gambar yang pertama, apa yang di tengah buat? Widat? Subhanallah, subhanallah. Dia buat apa tu Widat? Asal dia sebut subhanallah? Dia buat dalam hati ke dengan mulut? Dalam hati. Dalam hati Allah dengar tak? Dengar. Dengar, okey. Ryan Mikael, gambar yang kedua. Dia apa yang berlaku keadaan yang kedua? Yang baca Al-Quran tu. Yang bawah, nampak Zuzah punya arrow tak? Anak panah ni. Oh, nampak. Dia tengah buat apa? Saya nak buka surat. Apa? Dia Allah dengar ada orang mengumpat. Dia orang mengumpat. Mengumpat ke tu? Dia bukan mengumpat tu Ryan. Yang kawan jangan berbisik-bisik bisik-bisik. Dia menghasut. Betul tak? Dia menghasut. Dia hasut kawan lain supaya tak kawan dengan orang lain. Betul tak? Dia menghasut lah tu. Okey, seterusnya Syaril. Gambar sebelah tu. Tengok anak panah Gambar sebelah tu dia buat apa? Dia tengah, ya Allah ampunkan, dia tengah berdoa. Dia doa apa tu? Ampunkan dosa dia. Dia tengah berdoa ke dia tengah bertaubat? Berdoa ke bertaubat Syaril? Dia tengah baca doa. Berdoa dan bertaubat lah tu. Ya Allah, ampunkan segala dosaku. Dia bertaubat sebenarnya. Apa yang dia nak tunjukkan maksud tersirat adalah, maksud tersurat kamu nampak dia berdoa. Tapi maksud tersirat adalah dia sedang bertaubat. Allah sahaja yang tahu kita ni betul-betul bertaubat ataupun tidak daripada melakukan dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Okey. Gambar yang keempat. Alia Farisha. Ya. Alia Farisha. Apa yang sedang berlaku dalam gambar yang keempat? Ustaz suruh diorang baca sama-sama surah. Dia baru masuk lagi. So tak boleh nak add Mama. Sebab dia banyak kali keluar. So tak pasti siapa yang baru masuk. Okey. Mari kita baca surah Al-Baqarah bersama. Sama. Okey. Tak tahu siapa yang baru masuk tu. Nak keluar dulu ke nak accept? Nak admit? Berapa kali keluar dah ni? Julia. Siapa Julia? Julia siapa ya? Siapa Julia? Yang baru masuk siapa ya? Tak tahu. Akilah ke? Siapa nama Julia? Ustazah. Siapa tu? Ustazah ni saya Nama. pakai akaun mak saya. Sebab saya punya komputer dah nyawa-nyawa ikan. Nyawa ikan. Ashman Okey Ashman. Eddie Mirza tu apa? Ustazah. Eddie Mirza dia. Eddie Mirza tu abang dia. Share lah lagi sekali. Offkan mikrofon. Hari ni banyak keluar. Okay, tak apalah. Akan datang saya tak nak lagi macam ni ya. Akan datang saya kata kelas 11.30 semua terus masuk sekaligus 11. Zah share 10 minit sampai kehadiran.
11 setengah mesti semua dah ada. Akan terganggu belajar macam ni. Ustazah, budak baru lagi ke Ustazah? Amani. Seterusnya tolong seorang saya minta Akif baca Akif dalam muka surat 70. Tengok anak panah Ustazah ni. Apa yang kita akan belajar tajuk sama. Tak nampak? Siapa yang nampak? Anis baca Anis. Yang ada perempuan dengan lelaki tu Perempuan dengan lelaki. Anak murid dengan Ustazah. Baca mana? Baca daripada nombor 1 sampai habis. Ibu, saya rasa gementar untuk menghadapi pertandingan robotik esok hari. Sekejap tak nampak. Okey. InsyaAllah Umar boleh buat terbaik. Pastikan Umar membaca doa sebelum pertandingan itu nanti. Doa apa ibu? Bacalah doa penenang hati, sayang. Doa dimudahkan urusan dan doa yang lain. Doa boleh dibaca dengan kuat atau dalam hati sahaja. Bukankah Allah mempunyai sifat sama? Sifat sama itu apa ibu? Allah bersifat sama bermaksud Allah maha mendengar setiap sesuatu sama ada bunyi yang kuat atau bunyi yang sangat perlahan seperti bisikan dalam hati manusia. Pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Subhanallah, hebatnya Allah. Kita wajib beriman dengan sifat sama Allah. Allah yang maha mendengar akan setiap sesuatu doa dengan sentiasa berhati-hati pada setiap pertuturan dan bisikan hati kita. Okey. Semua faham tak apa yang Anis baca tadi? Faham. Okey, faham. Syazah kalau faham, Syazah nak tanya Saadah. Okey, Saadah, apa maksud Allah bersifat sama, Saadah? Sekejap. Fokus kawan baca tadi. Apa maksud Allah bersifat sama? Sama'un. Allah maha mendengar setiap sesuatu. Okey, bagus. Allah maha mendengar setiap sesuatu. Macam kita dengar apa yang orang cakap je kan. Kita tak boleh dengar apa yang orang cakap dalam hati. Contoh, sekarang ni saya tak tahulah apa yang Syahrir cakap dalam hati dengan Ustazah. Ustazah pun tak dengar apa yang Syahrir doa dalam hati. Contohlah, tak boleh dengar. Yang boleh dengar siapa? Cuma Allah. Itu bezanya sama'a manusia dengan sama'un Allah. Okey? Allah dia ada dua. Satu, dengar yang dengan telinga kasar, dengan mendengar dengan dalam hati. Okey? Okey, kejap. Okey, kalau pendengaran manusia dia boleh dengar. Contoh, Ustazah cakap sekarang kamu dengar itu je kan. Kamu tak tahu apa yang dalam hati Ustazah cakap apa dengan kamu semua. Tak tahu kan. Itu adalah beza kita dengan pencipta, dengan Allah. Okey, jelas tak semua? Jelaskan, mudah je. Okey. Kemudian, okey, apa hukum kita percaya bahawa Allah bersifat sama'un? Muaz. Poin yang kedua. Hukum. Macam biasa kalau sifat Allah dia ada hukum. Okay, Muaz, apa hukum?
Muaz. Wajib. Aha, wajib. Wajib. Apa maksud wajib Muaz? Kita berdosa. Tak, sekejap. Kalau kita ingkar, kita berdosa. Lepas tu? Dah, saya tak tahulah Ustazah. Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat dapat dosa. Apa dia Muaz? Ulang lagi sekali apa maksud wajib? Kalau kita tak buat, kita dapat dosa. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Tahun 6 Ustazah nak banyak soal jawab je. Sebab dah tahun 6 kan. Jadi kamu lagi mudah faham apa yang Ustazah sebut, apa yang kawan baca. Okey? Kemudian Ustazah nak tanya Qaim Zidan. Okey, apa maksud sebenar beza pendengaran Allah dengan pendengaran manusia Qaim? Apa beza pendengaran Allah dengan pendengaran manusia? Pendengaran Allah boleh dengar benda yang kuat dan benda yang perlahan. Benda yang kuat dan Benda yang kuat. benda yang perlahan. Hmm. Kalau manusia? Kalau manusia boleh dengar bunyi kuat je. Okey, itu beza pendengaran Allah dengan manusia. Okey, bisikan apa yang ada dalam hati kita pun dan apa yang akan terlintas dalam hati kita pun Allah tahu. Bukannya yang telah terlintas, yang akan terlintas dalam hati kita pun Allah akan tahu. Apa yang Ustazah akan cakap sekejap lagi pun Allah tahu apa yang Ustazah akan cakap. Itu bezanya Allah dengan manusia. Okey, kita tengok dalil pula. Poin yang ketiga. Okey, dalil. Ustazah minta Danisha, okay, baca dalil nakli Allah bersifat sama'un. Apa dalil dia? Allah bersifat sami', wallahu sami'un alim. Dalam surah apa tu Danisha? Dalam surah Al-Baqarah. Okey, dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya apa? Wallahu sami'un alim. Sangat pendek. Maksud dia apa Danisha? Maksudnya dan Ingatlah. dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui apa yang kita lakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi, ataupun apa yang kita dengar secara terang-terangan dan apa yang kita dengar secara tersembunyi. Jadi apa yang Ustazah nak tekankan ikhlas dalam Allah bersifat sama'un ni adalah Allah berikan kita nikmat mendengar. Bila Allah beri kita nikmat mendengar, bagaimana cara kita nak bersyukur? Soalan kibat. Bagaimana kelas? Bila Allah beri kita nikmat pendengaran, nikmat telinga yang sempurna, nikmat pendengaran yang sempurna, macam mana cara kita sebagai seorang manusia, sebagai orang Islam nak bersyukur kepada nikmat yang Allah bagi? Boleh seorang respon? Taat kepada perintah Allah. Okey, taat itu umum. Boleh khususkan tak Widat? Macam mana kita nak taat perintah Allah? Melalui telinga yang Allah bagi. Melalui pendengaran yang Allah bagi. Dengar Dengar benda yang elok. Ya? dengar orang mengaji baca Yasin. Dengar orang mengaji baca Yasin. Okey, selain tu? Solat. Dengar Solat? orang Solat tak ada kaitan dengan telinga. Maksud Ustazah, bagaimana kita nak bersyukur? Ya, solat. Tapi saya nak kamu lebih khususkan kepada nikmat pendengaran ni. Bagaimana cara kita nak menunjukkan rasa syukur lebih khusus lagi? Kalau solat tu terlalu umum. Nak awak lebih. Ustazah taubat. Ha? Taubat. Siapa cakap tu?
Saya. Lisa. Oh, cakap saya Lisa, sebut nama. Saya Lisa. Online ni dia tak boleh macam dalam kelas. Bila kamu cakap saya, sebut nama awak. Saya Lisa, saya Ryan. Macam tu. Okay, kelas? Okay, selain tu ada lagi tak yang ada nak tambah? Mendengar nasihat. Ha? Mendengar nasihat. Mendengar nasihat. Bagus Ryan Mikael. Lagi? Saya Lisa. Lagi? Menolong orang. Susah. Menolong orang? Susah. Menolong orang susah. Okey, boleh detailkan tak macam mana cara kita kaitkan dengan pendengaran kita dengan menolong orang susah? Bisa. Dia tak faham. Contoh sekarang ni kan berlaku banjir kan di negeri mana? Negeri Pahang, Terengganu kan. Banjir yang sangat sangat teruk lah. Jadi kita dengar berita melalui telinga kita. Jadi bila tanda kita bersyukur dengan apa yang kita dengar, berita daripada selalu kita dengar berita sekarang tak melalui telinga dah, melalui apa? Melalui Internet. Melalui mata lah. Melalui mata, pandangan kita baca. Kita baca kan melalui internet. TV tu melalui telinga, kita dengar kan. Kalau kita tak ada telinga ataupun tak ada pendengaran, tak boleh nak dengar. Itu melalui TV, television. Tapi sekarang kita banyak menggunakan mata dan tangan. Melalui mata dan juga tangan. Jadi tanda kita bersyukur dengan pendengaran yang Allah beri kepada kita, kita dengar melalui TV ataupun video dan sebagainya, kita kena bertindak dengan apa? Memberi bantuan, dengan berdoa kepada Allah. Kita berdoa supaya orang yang ditimpa musibah dipermudahkan dan dilimpahkan rezeki. Kita tahu kalau orang yang ditimpa banjir ni memanglah sangatlah susah. Saya ada seorang kawan tu, dia memang tinggal sehelai sepinggang. Nak solat pun tak ada pakaian, semua dah tenggelam. Okey? Duit pun habis, semua harta benda semua rosak. Kalau duit ada dalam bank tak apa lagi, kalau dah tak ada simpanan memang mengharapkan bantuan daripada kita yang senang ni. Okey? Kemudian itu adalah dalil nakli. Okey, dalil nakli adalah daripada Al-Quran dan juga hadis. Okey, seterusnya adalah dalil akli ataupun dalil daripada akal. Okey, daripada akal. Zah minta siapa ya? Akilah tak masuk hari ni siapa? Rizky ada? Rizky tak masuk? Dia. Okay, baca dia dalil akli. Dia baru join balik. Oh, keluar. Moselhi? Saya mic dia rosak kot. Kat bawah tu Ustazah. Ya, dalil akli Allah bersifat sama. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu mestilah bagi Allah mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Okey. Jadi dalil akli Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu mustahil. Jadi nanti bila kamu nanti kan naik sekolah menengah, kamu akan belajar tauhid. Tauhid ni kita akan belajar sifat Allah. Sifat Allah, sifat yang
Sifat Allah dan juga sifat yang mustahil bagi Allah. Lepas tu dia ada sebutkan sifat yang mustahil bagi Allah apa? Allah itu ada kekurangan, tidak ada kekurangan. Okey? Okey, faham kelas? Okey, setakat ni ada yang nak tanya tak? Okey, setakat ni ada yang nak tanya? Tak. Okey, tak ada. Okey, kemudian kita tengok kepada poin yang keempat adalah kesan. Apa kesan? Kita yakin Allah itu bersifat sama. Okey, apa kesan? Okey, saya minta Iqbal baca Iqbal. Dan menjaga pertuturan Tak boleh apa. menjaga pertuturan dan Bisikan. bisikan hati. Sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Menjauhi maksiat lazim seperti Maksiat lidah. maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesan serta Mengumpat. hidup berkati Allah. Okey kelas kesan kalau kita benar-benar 100% kita yakin betul-betul bahawa Allah tu memang maha mendengar. Okey? Bila kita tahu Allah itu memang maha mendengar, sama ada perkara yang terlintas dalam hati kita ataupun apa yang kita bisikkan atau apatah lagi apa yang kita cakap secara jelas, kita akan sentiasa jaga pertuturan dan bisikan hati. Contoh kadang kita bisik dalam hati kita kan. Okey, kita bisik dalam hati, ya Allah, tengok dekat gambar tu, astagfirullah, cikgu pesan jangan merungut walaupun dalam hati. Okey. Kemudian yang kedua, sentiasa berdoa dan berdoa memohon pertolongan Allah. Okey? Kalau kita susah, contoh di kalangan kawan kita, kawan kita ada yang susah kamu tak tahu kelas 6D, memang musim COVID ni memang susah. Kamu tak tahu, kamu senang hari-hari dapat kelas online. Ada kawan awak, satu kelas awak kawan awak yang susah, dia nak join kelas tapi dia susah. Sebab apa susah? Sebab ada halangan tertentu. Tak boleh join kelas. Kamu kira bersyukur hari-hari setiap masa kalau cikgu suruh masuk, terus dah masuk. Tapi kawan awak ada yang berada dalam keadaan susah, tak boleh join. Dia nak kelas tapi tak boleh masuk kelas. Jadi kita kena sama-sama doakan kawan kita supaya dipermudahkan. Allah tak bagi masuk online, mungkin ada cara yang lain untuk dia belajar. Okey. Kemudian yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Okey. Siapa yang sepanjang cuti sekolah ni hari-hari dia baca Quran? Siapa hari-hari baca Quran? Kalau baca hari-hari Quran memang bagus. Sebab apa kelas? Bagus. Okey, Ustazah nak kongsi kelas. Orang yang berzikir dalam keadaan lalai itu lebih bagus daripada orang yang tidak berzikir langsung. Faham tak? Orang yang berzikir dalam keadaan lalai itu lebih bagus daripada orang yang tidak berzikir langsung. Ini nak bandingkanlah dengan orang yang tak zikir langsung. Contoh kamu dah pandai baca Quran. 6D majoriti boleh baca Quran kan? Dan majoriti boleh baca Iqra. Kalau
kita tak pandai, kita tak tahu cara, tapi kita usaha. Usaha walaupun kita rasa kita ni hari-hari dengar muzik, hari-hari asyik main game aja. Majoriti masa kita dihabiskan dengan perkara yang tidak bermanfaat. Tapi dalam masa yang sama kita juga hari-hari baca Al-Quran. Itu lebih bagus daripada dalam hari-hari kita buang masa. Lepas tu pula kita tak baca langsung Al-Quran. Tu lagi zalim lah untuk diri kita. Kita menzalimi diri kita sendiri. Bukan sahaja zalim ni kelas, bukan sahaja kita zalim dengan orang lain. Antara perkara yang kita zalim diri sendiri adalah apa? Kita tidak memenuhi tuntutan rohani kita, tuntutan roh kita. Selalu kita makan nasi, kita makan apa? Makan McDonald, makan KFC. Makan dari sudut untuk keperluan jasmani je kan. Tapi keperluan rohani apa yang kita buat? Rohani kita lapar. Rohani kita lapar. Sebab apa lapar? Kita tidak memenuhi keperluan rohani kita dengan apa? Dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran. Itu yang rohani perlukan. Sangat kesian rohani kita sekiranya kita tidak buat perkara-perkara yang rohani perlukan. Roh kita perlukan. Allah jadikan kita semua ada dua, iaitu jasmani dan juga rohani. Sangat menduka citakan diri kita sendiri, sangat zalim kepada diri kita sendiri sekiranya kita hanya setiap hari daripada bangun tidur sampailah kita tidur, cuba kita cek semula adakah perkara yang kita lakukan itu untuk keperluan jasmani kita ataupun untuk keperluan rohani kita. Kena cek semula. Jadi kena sentiasa cek semula kita punya kehidupan seharian. Okey. Kemudian kita tengok kat bawah tu apa? Menjauhi maksiat lidah. Okey, maksiat Ustazah dah terang sebelum ni apa maksud maksiat. Maksiat itu maksudnya adalah semua perkara yang kita Berdosa. Bukan. Apa maksud maksiat sebelum ni? Cuba boleh kongsi. Ustazah dah terang sebelum ni. Melanggar peraturan Allah. Melanggar peraturan Allah. Bagus Ryan Mikael. Segala apa yang Allah suruh kita langgar. Contoh apa? Solat tak buat. Lagi apa? Dengar arahan ibu ayah kita tak buat. Okay. Terhaka ataupun mengumpat atau kita fitnah. Dalam gambar ni dia buat apa? Mencederakan diri sendiri. Dia Mencederakan diri sendiri. Dia buat apa kat gambar tu? dia cakap benda tak elok. Kat Dia orang. cakap perkataan yang kotor dan kesat. Contoh dia cakap perkataan yang kotor lah. Ustazah tu tak terkeluar dekat mulut Okay. Apa sahaja kita tahu perkataan kotor apa dia kan? Tak boleh. Okay. Kemudian hidup akan diberkati Allah jika kita sentiasa beriman, sentiasa percaya 100% kepada sifat sama Allah. Okey. Kemudian kita tengok rumusan. Okey, rumusan keseluruhan. Okey, siapa boleh kongsi dengan Ustazah rumusan? Selain yang ada dalam teks tu. Nabil. Tak dengar suara Nabil lagi. Nabil? Ada Nabil? Okey Nabil. Kongsi dengan kawan-kawan lain. Apa kesimpulan yang kita boleh simpulkan daripada yang Ustazah sebut tadi dan apa yang kawan awak kongsi, sifat sama Allah? Nabil. Kesimpulan keseluruhan. Ada 4 poin kat sini iaitu Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Okey. Itu pengertian, bukan kesimpulan Nabil. Tak boleh buka muka surat. Okey, lagi yang lain?
Tak dengar suara lagi Iman Darwish. Iman Darwish. Boleh kongsi apa rumusan yang awak boleh dapat? Rumusan daripada sifat Allah Sama'un Nabil. Iman Darwish. Iman Darwish. Tadi kita belajar dalil, belajar hukum, maksud dan juga kesan. Kita yakin Allah sifat Sama'un. Jadi apa rumusan dia Iman? Kalau kamu faham boleh bagi kongsi. Iman? Ada ke tak tu? Okey, Anis. Dah sebut seorang-seorang. Ya. Okey, kongsi apa rumusan keseluruhan? Kesimpulan lah. Kesimpulan. Kita wajib percayai sifat sama Allah. Kita Wajib mempercayai sifat samaun Allah. Kita wajib mempercayai sifat sama, sifat mendengar Allah. Okey. Seterusnya saya sebut Danisha. Okey, Danisha. Jenas. Okey. Jangan tanya Sazah lagi kena cakap apa Saya dah ulang banyak kali. Okey, Danisha apa? Kongsi. Rumusan dia. Rumusan Danisha. Dan Allah Maha mendengar apa yang kita cakap semua. Okey. Astu Rumusan ikhlas sebenarnya apa tindakan daripada apa yang kita belajar untuk diri kita sendiri lepas ni. Kita tahu Allah sifat sama untuk diri kita, apa yang kita perlu buat lepas ni. Danisha. Jauhi cakap benda-benda yang tak elok. Jauhi daripada bercakap perkara yang tidak elok. Okey, seterusnya bagus Danisha. Dia Iris. Okey, dia Iris. Ya. Okey. Terus cakap. Kesimpulan. Dia. Terus cakaplah. Bersyukur Allah bersifat sam'un. Apa? Bersyukur Allah bersifat sam'un. Tak tepat tu dia. Cuba buat ayat yang lain. Saya tak faham. Bersyukur Allah bersifat sam'un tu macam mana dia? Saya tak faham. Dia? Apa maksud awal bersyukur dengan Allah bersifat sam'un? Saya cakap dengan dia kan, dia mana ke kenapa senyap je? Tiba-tiba senyap. Okey. Keluar ke? Farah Amani? Farah Amani ada? Okay, Farah Amani turun level sebelah. Okey, apa kesimpulan? Apa yang awak faham? Dan apa tindakan yang kita perlu buat jika kita tahu bahawa Allah itu bersifat sama'un? Mungkin sebelum ni kita biasa hari-hari cakap yang tak elok. Hari-hari kita mendengar perkara yang tak elok. Hari-hari kita dengar contoh. Apa tindakan lepas ni kita apa tindakan yang kita boleh buat? Fahramannya okey tak tu? Mic tak okey. Musalhi? Musalhi ada? Terus cakap. Ustazah cakap saya tak dengar sangat teragak-agak. Sekat-sekat ke? Ah. Sekat-sekat.
Sekat-sekat. Kira tak pasti sebab apalah. Saza macam lag, macam sekejap beku, sekejap ni. Oh, ya ke? Yang lain pun sama ke? Saya okey. Kamera Ustazah dia. Saya okey je. Okey je. Okey, kalau ada yang okey, ada yang tak okey. Tak apa je. Tak apa, yang tak okey tu dengar je Mungkin Ustazah pun tak pasti sebab Ada. Okey, Ashman. Tak apa, yang tak apa dengar arahan tu tak apa. Ashman boleh kongsi? Kongsi apa? Nampak yang Ustazah yang tu. Kesimpulan Ustazah. Kesimpulannya, walaupun kita bercakap dalam hati, Allah tetap dengar. Betul ke? Jadi kena jaga kita punya bisikan hati. Okey, Fikri. Betul ke? Betul. Okay. Okey, Fikri. Ustazah nak lebih kepada tindakan apa tindakan yang kita perlu buat? Fikri, teruskan Fikri. Lisa, tolong off mikrofon Lisa. Okay, Fikri, on, off. Ya. Okay, teruskan Fikri. Tak ada idea. Okay, Widat. Kita jangan cakap benda tak elok sebab Allah Maha mendengar. Okey, elakkan daripada mengumpat, memfitnah sebab Allah sentiasa Maha mendengar. Okey. Lisa. Tak ada idea. Okey, siapa nak bercakap sekarang? Raise hand. Nak kongsi dengan kawan lain. Ryan Mikael. Okey, Ryan. Saya. Okey, Ryan. Saya tertekan. Tertekan pula kawan dengan berada pula. Siapa lagi raise hand tu tadi? Syaril. Syaril. Okey. Syaril terus cakap. Apa kesimpulan Syaril? Jangan buat benda tak elok. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Sekarang ni Maha mendengar. Bukan Maha mengetahui Syaril. Maha mendengar. Lain pula dia sebut. So nak kaitkan dengan Allah Maha mendengar Syaril. Samu'un. Tajuk kita Samu'un. Maha mendengar. Tak pernah Ustazah tak ada idea. Tak ada idea. Okey, last saya minta siapa pun yang tak dengar suara lagi Daud. Adam Roslan. Adam tadi. Adam dia problem tadi. Daud Adham. Ya. Boleh kongsi kawan lain apa kesimpulan? Kesimpulan. Yang awak tindakan yang awak sendiri nak buat daripada pembelajaran kita. Allah bersifat Sam'un. Okey, kelas sebenarnya awak belajar kan. Dia ada aplikasi tau. Bila kita dah belajar bukan semata-mata kamu mendengar, Ustazah terangkan. Dia nak apa yang kita boleh buat selepas kita belajar. Apa yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, itu yang penting sebenarnya. Kamu belajar pendidikan Islam. Bukan semata-mata awak belajar hukum dia wajib, maksud dia apa. Yang paling penting adalah tindakan kita. Itu yang Ustazah nak. Sebab tu Ustazah nak awak semua simpulkan apa yang kita sendiri, apa tindakan yang kita boleh buat bila kita tahu Allah tu Maha Sam'un, tak bagi kita bisik perkara yang tak baik, tak boleh dengar perkara yang tak baik. Jadi kamu sendiri, kita sendiri apa tindakan yang kita boleh buat selepas ni. Itu yang Ustazah nak. Okay? Cuba Daud. Daud Adham.
Okey ke tak okey? Tak ada idea. Tak ada idea. Okey, yang lain tak ada dah Tak ada idea, tak ada nak cakap. Kamu online susah betul nak cakap. Okay, tak apalah. Okey, ada lagi yang selain tu Raya, Rifki, Musa, Iqbal. Akif. 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 Mana Akif? Okey, Akif. Yang gampang tu. Akif ada? Tak respon Sazam. Gampang tu yang hak emas tu lah. Lorong emas tu. Ke mic tak okey Akif? Okey kelas. Selepas ni kesimpulan keseluruhan daripada apa yang kita belajar pada hari ini adalah bila kita tahu Allah bersifat sam'un, Allah bersifat mendengar apa sahaja yang kita buat setiap hari, sama ada bila kita diam, adakah diam kita adalah diam kosong dan adakah diam kita tu adalah diam dengan zikir. Zikir tu bukan semestinya kelas kita zikir astagfirullah dengan mulut, tapi dalam hati pun kita namakan juga dengan zikir. Contohnya kita buat sesuatu, apa yang aku buat ni Allah bagi ke tak? Contoh kita nak buat sesuatu perkara kan, orang tak nampak, kita seorang je. Kita tahu apa yang kita bisikkan dalam hati kita. Okey? Okey, saudara semua boleh faham untuk pelajaran untuk hari ini. Okey, saya minta semua tengok buku aktiviti. Okey? Tengok buku aktiviti. Jaya. Tengok muka surat berapa? 30, 31, 32. 30, 31, 32. Okey. 30, 31, 32. Okey, Widat nanti tolong Ustazah sebelum kamu buat